Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, QQ Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Baca faham amal. Pada hari ini kita berada pada akhir halaman surah As-Sajdah dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Ustaz. Ya, alhamdulillah Ustaz ya. Surah As-Sajdah biasanya kita baca hari Jumaat dan hari ini hari Jumaat kita doakan agar surah Sajdah yang mungkin bagi sebahagian kita ikuti di masjid-masjid ya dapat menghayati apakah isi kandungnya, dan pada hari ini kita banyakkan bersawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ataupun halaman ini mengingatkan bagaimana perjuangan Nabi ya untuk membawa kemenangan kepada Islam, dan ianya sudah tentunya dengan formula makin lagi bersujud dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 417 pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-21 hingga 22 kita akan melihat bagaimana ancaman Allah kepada orang-orang yang zalim ya, iaitu yang fasik, yang zalim, iaitu dirasakan azab di dunia lagi ya, di dunia lagi sebelum azab di akhirat. Kemudian pada ayat 23 hingga 25 Allah memuji kepada mereka yang berada dalam komuniti beriman yang menyahut kepada risalah kenabian. Sejarah kita menunjukkan kepada Nabi Musa dan Taurat dan sikap orang Yahudi bagaimana berinteraksi dengan wahyu tersebut. Dan kemudian kita melihat kepada bahagian akhir penegasan tentang tauhid, kuasa Allah, dan bagaimana perkumpulan ataupun kemenangan yang dijanjikan di dunia, dan yang paling pasti sekali apabila berkumpul pada hari Al-Mahsyar di akhirat nanti. Mari sama-sama kita melihat ayat 21 hingga 26 terlebih dahulu bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada saat dan kesempatan ini dapat sama-sama kita terus bersama dengan Al-Quran Karim. Moga-moga inilah yang menjadi bukti ataupun semangat kita semua dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita hidup dengan Al-Quran menjadi acuan dalam kehidupan kita semua. Alhamdulillah. Baik, jom sama-sama kita seperti biasa sahabat-sahabat di Facebook boleh terus share My Quran Time baca faham amal. Moga-moga sahabat-sahabat dapat ikuti. Mungkin ada sahabat-sahabat di luar sana yang belum lagi mengikuti, dapat sama-sama disebabkan kita menyebarkan ilmu ni insya-Allah. Jom sama-sama kita baca daripada ayat 21 hingga 26. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ
الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 21 hingga 26 daripada surah As-Sajdah, ya, sebagai pengakhiran kepada halaman ini. Dan Allah mengingatkan, ya, semalam kita melihat kepada ayat yang ke-20 bila Allah menggunakan perkataan fasiq. Istilah fasiq itu adalah satu istilah yang amat-amat keras sebenarnya. Ada istilah kafir, orang yang kafir tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang fasik itu adalah tidak percaya dan menentang, derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di manakah tempatnya? Adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bayangkan, ya, kalau seseorang itu tidak percaya kepada apa yang mak cakap, itu satu. Tetapi kalau tak percaya dan kemudian melawan mak, itu adalah seorang anak yang amat-amat teruk, istilahnya anak derhaka. Maka lebih daripada itu Allah membawakan istilah fasik ini, ya, pada ayat yang ke-21, walanudhiqannahum, ya, dirasakan mereka ditimpakan dengan azab di dunia lagi. Di dunia lagi dunal adabil akbar, sebelum sampai kepada azab yang lebih teruk di akhirat nanti, agar kembali, agar mereka kembali. Apa maksud dia dalam ayat ini? Ini adalah ancaman kepada orang-orang Quraisy yang menentang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menentang kepada Al-Quran. Dan mesej ini adalah pada zaman ini. Tidak percaya itu namanya orang yang kafir. Tetapi kalau menentang kepada agama Islam, menentang kepada orang-orang Islam, nak mengazab ataupun nak menyiksa kepada orang Islam, sebenarnya Allah memberi amaran bahawa di dunia lagi, ya, di dunia lagi Allah boleh memberi satu azab, ya, dan azab itu lebih kecil berbanding dengan di akhirat nanti, kerana Allah nakkan sebenarnya bagi semua orang di dunia ini agar kembali kepada Allah, agar bertaubat. Dan apabila kita melihat perkara ini untuk orang yang musyrik, tapi dalam masa yang sama kita ambil pelajaran dalam hidup kita ini. Bila kita ada sedikit kepayahan, ujian yang Allah berikan, bukan azab tetapi ujian, itu sebenarnya untuk kita kembali, ya, untuk kita kembali, kita beristighfar pada Allah, kita tengok balik apa yang saya dah buat selama ini, Quran saya bagaimana,
bagaimana amalan solat saya, mana yang saya tertinggal, saya akan cuba semak kembali untuk saya ingin bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengingatkan kepada kita, ya, waman azlamu mimman dzukira biayati rabbih, ya, siapa lagi yang lebih teruk, yang lebih zalim daripada mereka yang diingatkan, ya, tentang kebesaran-kebesaran Allah kemudian dia berpaling. Satu ialah orang-orang musyrik pada waktu itu, diingatkan oleh nabi, mereka berpaling. Tetapi ia juga mesej untuk kita. Bila kita baca Quran, ya, kita dapat tazkirah, ustaz, ya, kita dapat tazkirah dari masa ke semasa. Kemudian kita pula yang jenis tak nak ikut, ya, tak nak ikut. Kita mungkin baca tetapi kita berpaling daripada apa yang disampaikan. Ini adalah satu perkara yang besar, sehingga kan Allah menyatakan inna minal mujrimin muntaqimun. Sesungguhnya mereka adalah siapa? Digelar sebagai penjenayah. Mujrimin ini adalah penjenayah ataupun pendosa, dan bukan sekadar Allah mengazab, tetapi Allah cakap muntaqimun. Allah akan balas dendam, ya, kepada mereka. Kerana apa? Kerana dah dapat ayat, dah dapat kebesaran Allah. Tak terkesankah lagi hati yang ada ini? Yang kita doakan agar hati kita menjadi lembut dengan Al-Quran. Kita baca ayatnya itu, mesejnya itu menggegar, menggetarkan jiwa kita, sehingga kan kita tidak mampu ataupun tidak mahu a'rada, ya, berpaling ataupun rasa tak payahlah Quran, kan, tak payahlah saya amalkan Quran di tempat kerja saya, pasal Quran ni tak semoden ataupun semaju syarikat saya. Perkataan-perkataan itu petanda bahawa seseorang itu cuba untuk berpaling, dan orang-orang musyrik pada waktu itu mereka tidak mahu. Kerana apa? Mereka tidak mahu disusun oleh Allah. Itu poin dia, ya, tidak mahu disusun oleh Allah. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ankabut sebelum ini, bila ditanya siapa yang jadikan alam ini, jawapannya Allah, ustaz, kan? Memang mereka akan jawab Allah. Tak ada siapa yang kata matahari dijadikan oleh manusia. Tetapi bila mereka kagum pada susunan Allah, mendapat manfaat yang banyak, ya, dengan sistem Allah. Kita dapat guna telefon, internet ini kerana dapat signal yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu dia nak, ya, dia nak. Tetapi bila disusun, Allah kata okey, sekarang ikut peraturan dalam Al-Quran untuk Allah susun, yang itu ramai yang cuba engkar, istilahnya a'rada anha dalam ayat yang ke-22. Jadi Allah membawakan pujukan kepada Nabi, semangat kepada Nabi, perjuangan untuk mengingatkan lagi ayat-ayat Allah. Walaupun ada yang berpaling, tapi teruskan jadi seperti Nabi Musa, berinteraksi dengan kitab Al-Quran ataupun kitab Taurat pada zamannya. Kita baca ayat 23 untuk kita flashback balik kepada zaman Nabi Musa, dan ianya memberi semangat kepada kita, ya, untuk kita meneruskan legasi perjuangan Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 23 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah, 2-3 ayat pertama kita dah dicerahkan oleh Ustaz Fazrul bagaimana pentingnya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks setiap ujian itu bukanlah semata-mata sekadar ujian, tapi supaya biar kita kembali beringat. Kadang-kadang Ustaz Faz, kita sakit kaki, sakit lutut, kita tak boleh makan itu, tak boleh makan ni. Kadang-kadang mari perasaan juga, mari perasaan kata Allah tarik dah sikit-sikit. Maknanya biar kita sedarlah. Ada setengah tak sedar-sedar juga. Tapi mudah-mudahan sebenar tu semua biar kita kembali. Sebab kalau kita tak kembali pun, kita akan kembali pada Allah juga. Jadi tak ada pilihan. Maka setiap ujian tu kita sentiasa muhasabah. Baik, kita baca ayat yang ke-23. Walaqad ataina Musa. A'udzubillahi minasyaitan. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل
Sadaqallahu. Surah Al-Azim ayat 23, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Ini adalah surah yang turun di Mekah, tetapi sudah bercerita tentang Nabi Musa dan juga Bani Israel. Ini adalah clue kepada orang-orang di Mekah bahawa mereka akan pergi ke satu tempat yang ada banyak orang Yahudi, Bani Israel, dan mereka akan berinteraksi dengan mereka. Di mana? Maksudnya mereka akan pergi berhijrah ke satu tempat yang namanya adalah Yathrib ataupun nama barunya Madinatul Munawwarah. Apakah isi dalamnya? Dalamnya Allah memperkenalkan sekali lagi kisah Nabi Musa yang ada diberikan kitab, dan jangan ragu pada apa yang ada di dalamnya. Miryatim mil liqa'ih, iaitu jangan ada keraguan dalam pertemuan dengannya untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu isinya. Maksudnya akan pergi ke hari akhirat. Mesej dalam Taurat itu juga yang ada di dalam Al-Quran. Wa ja'alnahu hudan li bani Israel, dan ia dijadikan sebagai sumber hidayah kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel kena ikut bertaurat, beriman pada hari akhirat. Apa kesan daripada beriman pada hari akhirat? Biasa kita hafal beriman pada Allah, malaikat, kitab, hari akhirat dan sebagainya. Itu percaya pada hari akhirat. Apa-apa yang kita buat sekarang, kita kena fikirkan apakah yang jadi apabila saya sampai di akhirat nanti. Consequence ataupun kesan sesuatu perkara. Apa yang saya cakap, apa yang saya buat, apa yang saya tak buat, semuanya kita fikir apa jadi kalau saya sampai di akhirat nanti. Itu adalah cara berfikir bila tidak ragu pada mil liqa'ih, pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada kitab ini, apa lagi yang berlaku? Apa jadi kepada orang beriman pada zaman Nabi Musa alaihi salam? Ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan daripada mereka pemimpin-pemimpin. Apakah tugas pemimpin yang dipuji, diangkat Allah pada ayat 24 ini? Yahduna bi amrina, iaitu apa? Iaitu memberi petunjuk kepada urusan ataupun perintah kami. Kalau kita lihat di dalam awal, ya, kepada awal surah As-Sajdah ini, ya, kalau kita tengok ada istilahnya yudabbirul amr, ya. Dalam hidup kita ini ada perkara yang kita nampak, ya, kita mungkin berusaha minum, makan, tetapi ada urusan yang diuruskan oleh Allah. Makanan nasi kita, sebenarnya urusan itu dia ditanam di sawah mana sampai jadi padi, beras dan masak, semua itu bukan usaha kita. Itu adalah amr yang diuruskan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi seorang pemimpin yang sentiasa memberi hidayah bahawa urusan kita ini sebenarnya ditentukan oleh Allah, kita usaha, tetapi kita perlu selalu mencerahkan dengan panduan daripada Al-Quran. Ini adalah tugas seorang pemimpin di dalam keluarga, namanya ayah ataupun ibu, ataupun di peringkat organisasi, negeri, negara. Apabila ambil masa, ya, untuk belajar dan mengajar amrina, iaitu Al-Quran dalam konteks kita sekarang, lamma sabaru, perlukan kesabaran. Allah kata wa kanu biayatina yuqinun, mereka adalah orang-orang yang amat yakin kepada hari ataupun kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka amat yakin bahawa ini perlu dididik, satu belajar dan satu mengajar. Inilah yang tuan-tuan buat bila tuan-tuan sabar belajar ini adalah ciri yang mencapai standard yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-24. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Allah akan menentukan siapa di kalangan orang-orang Yahudi yang bertelingkah, ya, yang berbeza pendapat, yang kata Yahudi lebih betul daripada Islam, Islam lebih betul ke Nasrani apa sebagainya. Allah akan tentukan. Tapi yang pastinya apa? Ianya sudah tentunya berasaskan kepada kebenaran yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah bagaimana Allah memberi pendidikan kepada kita, ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang makin sujud, makin lagi merendah diri, makin lagi nak mendidik dan juga belajar panduan daripada Al-Quran kepada ahli keluarga dan ahli organisasi. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan kita danawa, maksudnya mendekati ataupun merendah. Ya, inilah istilah al-azab bil adna, ya, iaitu azab yang rendah, yang dekat, iaitu azab di dunia ini 133 kali disebut dalam Al-Quran. Azab yang kecil di dunia ini adalah tujuannya mengajak manusia kembali kepada Allah agar jangan sampai menzalimi diri dan juga tidak mahu untuk belajar dan mengajar wahyu kepada
kepada ahli keluarga dan juga masyarakat. Inilah perkara yang perlu kita beri perhatian, kerana makin jauh daripada al-Quran, seseorang itu mudah menzalimi. Seseorang yang jauh daripada al-Quran pasal tak belajar, tak tahu apa isi kandungan al-Quran, ia akan jadi seperti apa? Seperti orang yang dinyatakan pada ayat yang ke-22, dia mudah untuk a'rada anha, ya, mudah untuk berpaling. Ini panduan untuk sama-sama kita lihat, dan selepas ini kita akan melihat lagi peringatan demi peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua deria yang Allah nyatakan pada awal surah As-Sajdah, Allah ulang balik di dalam ayat 26 dan 27. Ustaz, ya, kita akan baca sekali lagi nanti selepas rehat. Dua deria tersebut iaitu dengar, yasmaun, dan yang keduanya tuan-tuan boleh teka, tulis di Facebook tersebut, iaitu yubsirun pada ayat 27, iaitu mata. Mengapa telinga didahulukan daripada mata? Pada awal surah As-Sajdah dan juga di hujung ini pun sama juga. Afala yasmaun di hujung ayat 26, afala yubsirun pada ayat 27. Tuan-tuan yang berada di depan Facebook boleh typekan apa jawapannya, ya. Yang depan kaca TV boleh bincang-bincang dahulu, minum-minum. Kita sambung selepas ini dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. Afala yasmaun afala yubsirun. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Inilah ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagaimana yang telah ditadabbur oleh Ustaz Fazrul, janganlah kita menjadi orang yang berpaling daripada peringatan Allah. Kita meninggalkan ajaran Allah, kita meninggalkan apa yang Allah Taala perintah, dan kita melakukan apa yang Allah Taala larangkan. Kita membelakangkan sunnah Rasul, kita sudah pasti akan menghadapi kehidupan yang sempit, sama ada dunia, di alam barzakh, dan lebih sempit lagi apabila di alam akhirat. Sebab tu dalam ayat 21 sebut, sebelum datangnya azab yang lebih besar. Dalam surah apa? Dalam surah Taha kita baca, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menghadapi kehidupan yang sangat sempit, yang sangat memudaratkan dia dunia dan juga di hari akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang sentiasa follow rapat-rapat kata Ustaz Fazrul akan Al-Quran Karim dan sunnah Rasul. Jom kita ambil sikit untuk tajwid pada hari ini. Kita tengok slide kita, apakah hukum tajwid pilihan kita pada hari ini. Iaitulah kita nak ulang kaji hukum tajwid, hukum mad badal. Hukum mad badal yang telah kita belajar yang pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sekarang sesi kita ulang kaji. Pada ayat yang ke-26, inna fi dzalika laayat, inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Ayat yang ke-26 tersebut ada mad badal. Dekat mana mad badal tu? Kalau kita tengok dalam potongan ayat tu banyak hukum tu. Inna ada hukumnya, fi ada hukumnya, dzak ada hukumnya. Tapi mad badal di mana? Mad badal apabila hamzah mendahului huruf mad. Nak kenal mad badal macam mana? Hamzah mendahului huruf mad. Di situ ada perkataan la ayat. Hamzah baris atas kan. Lepas hamzah itu ada huruf mad. Maka la ayat itu adalah mad badal.
yang mana bacaan riwayat imam kita Hafs an Asim membaca mak badal dengan kadar sama seperti pada mak tabi'i, iaitu dua harakat sahaja. Inna fi dzalika laayat. Itu contoh dia. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi bagaimana ya sebentar tadi hukum tajwid untuk kita sama-sama melancarkan lagi bacaan kita, dan hari Jumaat ini kita pastikan ya kita doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu taala dimudahkan urusan kita dan anak-anak keluarga kita untuk urusan Quran dan hidayah ya, sebagaimana kita belajar sebentar tadi ayat 24 wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru ya, bersabar dalam kita mencerahkan lagi Quran kepada ahli keluarga, kepada ahli masyarakat kita. Ini penting ya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, ayat-ayat Allah mereka itu amat yakin. Apa maksudnya? Maksudnya ialah ustaznya dalam memimpinnya itu apa-apa sikit je apa Allah cakap. Apa Allah cakap. Itu maksudnya dia yakin, bukannya apa tokoh ini cakap A ataupun B cakap ya. Walaupun dia dah ada strategi apa sebagainya, dia masih lagi Allah cakap apa. Dan bila Allah cakap apa saja dia baca dan dia terus yakin bahawa dia perlu beramal dengan segala ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pemimpin, ayah, ibu ya dalam organisasi yang kita ingin lahirkan apabila kita berinteraksi dengan surah As-Sajdah pada hari ini. Jadi tadi kita sudah pun melihat satu soalan ya, iaitu mengapa diawalkan dengan pendengaran berbanding dengan penglihatan. Awal surah As-Sajdah Allah nyatakan begitu, dan di hujung ini pun Allah ingatkan sekali lagi afala yasmaun afala yubsirun pada ayat 26 dan 27. Jadi mari sama-sama kita lihat dahulu kepada ayat 26 sebelum kita menyambung bacaan Ustaz ya. Ayat 26, awalam yahdilahum kam ahlakna, dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat kediaman mereka, sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda apakah mereka tidak mendengar. Ya. Jadi bila kita pergi ke satu kawasan yang telah runtuh Ustaz ya, contohnya Madian ke kawasan-kawasan Thamud ke apa sebagainya, tempat itu kita tak nampak dah orangnya. Kita nampak dia batu-batu tersebut, macam kita pergi ke Kuala Lumpur ke, kita pergi ke tempat-tempat bersejarah, kita nampak batunya saja kan, binaan dia. Pada waktu itu bagi orang yang tidak dengar sejarahnya, dia rasa batu adalah batu. Pergi Hudaibiyah nampak batu-batu yang dah runtuh-runtuh tu, contohnya bagi tuan-tuan yang pernah pergi ke Mekah, kita rasa oh lah ini je ke kan. Tetapi bagi orang yang pernah mendengar ya, Allah kata afala yasmaun, mengapa kamu tidak mendengar, mengapa mereka tidak mendengar. Orang yang mendengar ini, dia bila melihat batu-batu runtuh di Hudaibiyah itu, dia akan menghargai bagaimana perjuangan Nabi datang daripada Madinah pergi ke Mekah dan kemudian kena suruh balik Ustaz. Kena suruh balik 400 km. Jadi kita tengok batu tersebut bukan tengok batu saja, tapi kita tengok dengan rasa penuh hiba, dengan penghargaan kerana kita sudah mendengar. Itu kepentingan mendengar. Mendengar kalau tak ada, ia menghalang kita untuk menghargai banyak perkara. Tapi kalau tak nampak, macam kita tak nampak pun, tapi kita dengar penceramah, kita masih lagi boleh masuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diawalkan yasmaun ataupun pendengaran ini, pendengaran lebih penting daripada penglihatan kerana pendengaran ini adalah tempat masuk ilmu, tempat masuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ucapkan kepada rakan-rakan kita Ustaz ya, yang dipimpin oleh Kak Azlina kita. Betul. Tak boleh mendengar tapi bila tengok sign language itu dapat untuk menghargai tadabbur al-Quran ini, kita yakin bahawa ini adalah satu perjuangan mengambil pelajaran daripada ayat 26. Sambungannya ayat 27 hingga 30 bersama Ustaz Tirmizi. Masya-Allah, kita berada pada penghujung ayat surah As-Sajdah, surah yang menjadi dekat di kalangan umat Islam kerana juga menjadi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacanya pada solat subuh hari Yaumul Jumaah. Dan mudah-mudahan kita mendapat banyak manfaat di hujung-hujung ini menjadi kesimpulan Ustaz Faz. Insya-Allah kita baca dahulu ayat yang ke-27 hingga 30 surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a إلى الأرض
الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim kita bacaan ayat 27 hingga 30 ya, kita menyambung. Kalau tadi di hujung ayat 26 afala yasmaun, kita mengambil masa ya untuk kita belajar mendengar ilmu-ilmu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah peranan telinga ya, peranan telinga yang perlu kita manfaatkan. Pada ayat 27, awalam yarau anna nasuqul ma, apakah mereka tidak melihat kepada kami mengalirkan air kepada bumi, dan kemudian bumi yang jenis macam mana? Al-jurus, iaitu bumi yang tandus. Kemudian daripada yang tandus itu keluar tanam-tanaman yang dimakan oleh binatang-binatang ternakan dan diri kamu sendiri, iaitu manusia. Afala yubsirun. Yang ini menggunakan mata, kita tengok kepada langit, nampak awan, daripada awan itu turun hujan, hujan itu turun kepada tanah yang kontang. Tanah yang kontang, tak ada apa-apa. Tetapi lepas itu keluar pula pohon-pohon yang pelbagai, hutan-hutan, balak-balak yang ada, ataupun mungkin kalau bercakap di sawah padi, kita akan nampak zar'a ya, tanaman-tanaman yang keluar daripadanya yang boleh dimakan, dimanfaatkan oleh binatang ternakan ya, zirafah itu bukan binatang ternakan tetapi mungkin dimakan oleh kerbau ke ustaz ya, ataupun dimakan oleh ayam, macam-macam, dan juga oleh diri kita. Afala yubsirun. Kalau kita tengok comel je ya, ayam ini dia mengambil manfaat daripada air hujan yang datang daripada langit tersebut. Allah suruh kita lihat, tapi lihat itu bukan sekadar lihat secara fizikal, tetapi lihat dengan mata hati ya. Daripada mata fizikal ini pergi kepada mata hati, apakah mesej yang Allah nak sampaikan kepada saya dengan peristiwa ini. Perhatikan betul-betul. Dan bila kita perhati betul-betul, apa jadi tuan-tuan? Kita akan nampak, okey, daripada air jadi tumbuh-tumbuhan, mendapat manfaat kepada binatang dan juga kepada diri. Maksudnya kalau datang daripada langit ini juga namanya wahyu. Wahyu itu dia akan sampai kepada hati yang kontang seperti orang musyrik pada waktu di Mekah itu. Apa jadi? Seorang musyrik yang berbuat kerosakan, yang tidak memberi manfaat, bila datang wahyu itu dia akan menjadi seperti tanaman yang memberi manfaat kepada apa? Kepada binatang-binatang dan manusia. Maksudnya apa? Memberi manfaat kepada haiwan-haiwan, kepada makhluk-makhluk dan juga kepada manusia seluruh Mekah itu. Dan itu adalah kesan wahyu yang turun di Mekah yang menggerakkan ekonomi. Dan bagi orang yang melihat, dia akan tahu, oh, kita ni ada income ustaz ya. Kalau kita pergi ke Mekah kan, jual apa saja, jual selipar ke, jual air, memang laku. Betul. Pasal promosinya dibuat oleh siapa? Oleh Allah, kerana di situ tempat turun wahyu yang Allah promote, Allah promosi, dan akhirnya mereka jadi orang yang dapat ekonomi yang bagus. Jadi cara berfikir ini adalah cara berfikir yang ingin disampaikan kepada orang musyrik Mekah pada waktu itu. Kalau dah diperhatikan begini, Allah jaga rezeki kamu, Allah jaga rezeki kamu dengan wahyu, mengapa kamu masih lagi nak melawan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala? Wa yaquluna mata hadzal fath ya, dan mereka berkata, baik, kalau kamu kata bahawa betul sangat Quran yang dibawakan ini, bila engkau nak menang ni ya, bila nak menang, in kuntum sadiqin. Ini pertanyaan daripada ayat 28 daripada orang musyrik Mekah. Mereka mencabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Fathu Mekah, bila engkau nak tawan Mekah, begitulah ceritanya.
Jadi, apakah respon yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad? Ayat 29 kita baca sekali lagi. Ini juga kepada kita. Kadang-kadang kita beramal dengan Quran, ada orang cakap ustaz ya, amalkan Quran ni bila kita nak untungnya? Allah. Kan? Kalau kita amal Quran ni bila Malaysia nak majunya? Ini 1400 tahun yang lepas punya kitab. Jawapan diajarkan kepada Nabi, kita belajar sedikit ayat 29 sekali lagi. InsyaAllah kita baca ayat 29 bila satu lontaran daripada Ustaz Fazrul tadi. Kalau kita amal Quran, bila kita nak maju, kita nak makan apa contohnya, nak baca Quran dan sebagainya, masya-Allah. Baru ni kita dah belajar Ustaz terang tentang rezeki yang Allah betul-betul beritahu kepada kita, kamilah yang berzeki pada kamu, bukan kamu yang berzeki. Maksud dia kita kena faham betul-betul konsep ini supaya kita tidak tersasar dan tidak frust. Insya-Allah kita baca ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Surah Al-Azim katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka dan mereka tidak diberi penangguhan. Dua perkara ya. Mereka tanya bila hari Fath. Hari Fath ini mereka faham kemenangan ustaz ya. Kau nak ajak-ajak kami ni bila nak menangnya? Bila nak menangnya? Rupa-rupanya Allah beritahu menang yang dimaksudkan itu bukan sekadar kemenangan mengawal Mekah, menjajah Mekah lah lebih kurang ya, bukan yang itu, tetapi hari kemenangan adalah apabila sampai di akhirat. Di mana apakah yang berlaku pada hari akhirat itu? La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Keimanan orang-orang kafir, dia tunduk di depan Allah ya, bercakap apa sebagaimana kita dah belajar sebelum ini, iaitu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita dah baca sebelum ini. Semua yang tunduk nak beriman, saya nak buat amal baik, semuanya dah lambat. Semua dah lambat. Walahum yanzurun, dan tidak akan diberi penangguhan lagi. Jadi ini adalah cara menjawab kalau ada orang kata kalau beramal ini bilanya kita nak berjayanya, kan? Sebenarnya jawapannya apa kalau kita guna format ini? Bila dah sampai hari kemenangan berjaya itu, apa yang kamu nak percaya pada apa yang kita bawa ini dah terlambat. Kalau nak percaya, percaya sekarang. Garang Ustaz ya. Cara menjawabnya itu. Pasal apa? Pasal kejayaan kita bukan diukur di dunia ini. Di dunia ini kita diberikan sedikit demi sedikit. Kalau nak cakap berjaya dapat duit banyak Ustaz ya, kita boleh cakap Firaun tu paling berjaya. Betul. Tetapi Allah cakap itu bukan berjaya. Itu bukan fath. Yang penentuan yang sebenar-benarnya apabila sampai di akhirat sana, tunggu dulu. Di sini mengapa tak diberikan keputusannya? Pasal Allah nak bagi kita peluang. Nak bagi peluang pada semua, sila kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung itu Allah kata fa'arid anhum, berpaling daripada mereka, wantazir innahum muntazirun, iaitu bertunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. Kita tunggu sama-sama, fine. Lebih kurang begitulah bahasa sekarang Ustaz. Bila orang kata kalau tak nak, saya kalau ikut Quran ini begini. Okey, kalau kamu tak nak sangat, fine. Begitu. Jangan kita stres sangat. Saya tunggu, awak tunggu, kita tengok siapakah yang menang dan berjaya. Dan inilah kalau di hujung surah Sajdah ini kita baca dalam solat, ia memberi kesan apa Ustaz? Selepas baca itu kita rasa lebih bersemangat. Ya. Lepas sembahyang kalau baca pada hari Jumaat itu, lepas itu kita Allahu Akbar. Allahu Akbar itu adalah lambang saya akan ambil tindakan, saya akan buat apa sahaja dengan mindset apa? Sebenarnya saya tunggu, awak tunggu, we'll see. Kan? Kita tengoklah nanti siapa yang akan menang apabila kita ikut Allah dan awak ingin melawan kepada Allah yang menjadikan 7 petala langit dan bumi ini sendiri. Inilah surah As-Sajdah ya. Setakat ini 30 ayat. Kita nak berpindah kepada surah Al-Ahzab Ustaz ya, tapi bukan hari inilah ya, bukan hari ini. Jadi kita nak ulang sekali lagi ayat 30 ini sebagai satu motivasi. Manalah tahu kadang-kadang kita lemah semangat dalam hidup kita Ustaz ya. Bila kita baca saja ayat 30 ini, ada masa kita perlu berpisah daripada orang yang menentang kita berpisah. Pasal ada orang tanya Ustaz ya, kita nak ingatkan kawan kita sampai bila? Ya. Jawapannya apa? Jawapannya bila seseorang itu menjadi fasik,
barulah kita cakap ayat fa'rid anhum wantazir innahum muntazirun. Apa maksud fasik? Fasik ini bukan dia tak percaya saja, itu orang kafir. Tapi fasik ini adalah orang yang tak percaya dan orang yang menentang kepada kebenaran. Dia nak lawan kita. Dia tak bagi kita bercakap, tak bagi kita nasihat, buat baik apa, dia menentang. Yang itu kita akan cut off. Dan kita cakap dalam diri kita ayat 30. Kita ulang sekali lagi di akhir ini. Silakan Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. فأعرض عنهم وانتظر فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 30, maka berpalinglah engkau daripada mereka dan tunggulah sesungguhnya mereka juga menunggu. Mesej penting pada ibu ayah, apabila anak kita mungkin ada masanya degil ataupun tidak mengikut cakap, jangan kita berpaling daripada mereka, ya. Jangan kita abaikan mereka, jangan kita buat-buat tak endahkan mereka, kerana itu hanya layak bagi orang yang kafir, dan juga bukan kafir sahaja tapi orang yang fasik, yang menentang kepada, tak percaya dan menentang kepada kebenaran yang ada. Kadang-kadang mungkin anak kita tidak faham, ada kawan kita tidak jelas, maka kita terus, ya, untuk mengingatkan. Dan perkataan 30 ini, ayat 30 ini hanya bagi orang-orang yang menentang kepada Islam itu sendiri. Ini mesej penting kerana kita ingin menjadi immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Itulah semangat setiap hari Jumaat kalau kita baca, ataupun setiap malam kalau kita baca surah As-Sajdah. Ya Allah, aku ingin mendidik keluarga dan masyarakatku dengan Al-Quran. Membawa pada resolusi kita saksikan. Yang pertama, kita ambil pelajaran, ya, azab kecil sebelum diazab di akhirat nanti. Ini yang kita ambil pelajaran daripada peristiwa-peristiwa dahulu yang berada dalam sejarah dan juga yang berlaku pada peristiwa semasa. Yang kedua, sabar dalam mencerahkan wahyu kepada siapa? Kepada ahli keluarga, kepada masyarakat, kerana itulah tanda bahawa kita mahukan semua ahli keluarga kita bersujud, merendah diri, diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ambil pelajaran dari sejarah yang boleh dipelajari tentang kehancuran umat-umat yang terdahulu. Kita berdoa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami iman yang sempurna, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami keyakinan yang benar, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami hati yang sentiasa cenderung sensitif kepada ayat-ayat-Mu, ya Allah. Hati yang sentiasa menerima kebenaran, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami sedar penyesalan di hari akhirat tidak lagi berguna, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ingatan yang kuat, ya Allah, dalam mempelajari ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hidayah-Mu, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin ikutan orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesabaran dan kekuatan dalam perjuangan ini, ya Allah. Dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan kita dapat menyusun jadual kita dengan Al-Quran, ya, menjadi sabar dan tidak penuhkan jadual kita kecuali apabila ianya ada Al-Quran. Ini yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran, satu kesedaran, ya, masyarakat menyusun balik kehidupan, menyusun dengan panduan Al-Quran, belajar dan mengajar, sehingga kan Allah menjadikan kita a'immatan yahdu nabi amrina lamma sabaru. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada hari esok pagi, dan kita akan ulang kaji pada hari Sabtu pada hari esok insya-Allah dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.